Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompang bergema pusaka bahasa Dipalu oleh si anak muda. hadir tuan meriah suasana. Kami menyambut penuh gembira. Segala penghargaan kami ulurkan kepada pimpinan majlis. Kombinasi kehakiman keintelektual berintegriti. Tip-tip terhormat yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka. Semestinya saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya. Seterusnya, rakan seperjuangan yang saya segani serta hormati sekalian. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berdirinya kami di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, bukan pula untuk berbicara kosong, akan tetapi menyampaikan pidato kami yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan Demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin yang kami hormati, Malaysia ialah negara peradaban yang telah wujud 6 dekad lamanya, kaya dan penuh kepelbagaiannya, berseri indah perpaduannya. Dan yang paling penting, Malaysia berpaksikan satu sistem beraja, satu negara dan satu perlembagaan. Rukun negara merupakan sebuah ideologi yang menjadi teras perpaduan dan gagasan kebangsaan Malaysia. Rukun negara merupakan satu dorongan kepada keamanan dan keharmonian di bawah satu bumbung yang sama, tidak kira sama ada dari kaum atau status yang berbeza. Rukun Negara dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang telah menghancurkan perpaduan dan ketenteraman dalam negara. Dalam masa yang sama, Malaysia Madani juga turut dikaitkan dengan Rukun Negara kerana prinsipnya berlandaskan 6 perkara, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. 5 prinsip rukun negara. Hadirin yang arif lagi bijaksana sekalian, itulah lagu yang sering kali dimainkan di curung-curung radio dan televisyen. Perkara ini bukanlah hanya sekadar hiburan semata, tetapi ada mesej yang ingin disampaikan. Ada 5 prinsip ideologi yang menjadi tonggak perpaduan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Bagaikan 5 pendekar perkasa dengan keris tersisir sempurna, teguh bersatu demi Melaka. Begitulah Rukun Negara. Dengan hanya 5 prinsip, tampaknya negara tidak mampu berdiri teguh, rakyat tidak mampu berdikari. Pidato pada hari ini berkehendakkan kita untuk merukai setinggi mana kemampuan Rukun Negara untuk mengekalkan kedamaian. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pastinya menyeru kepada kebaikan. Justru bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan sesuatu yang baik adalah sangat dituntut. Di sini kita dapat memahami bahawasanya prinsip yang pertama ini dapat melahirkan rakyat yang berkualiti tinggi, yang mana yang menginginkan sesuatu yang terbaik. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa, supaya negara maju jaya, aman merdeka. Prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menyeru supaya rakyat bersikap taat, setia dan sayang akan tanah air. Rakyat yang sayang dan setia akan tanah airnya pasti akan berusaha untuk memajukan negara dan melahirkan rakyat yang berkualiti tinggi. Maka dari itu, Kerajaan Madani terus maju ke arah kemodenan aras tinggi dan dapat berkembang giat seiring dengan negara-negara maju yang lain. Hadirin yang kami muliakan, prinsip yang ketiga pula iaitu keluhuran perlembagaan. Hadirin, cuba kita menghayati sejenak sejarah Islam, bagaimana konsep ummah itu diterapkan dalam Piagam Madinah. Setelah 47 fasa telah digarap yang menjunjung nilai keadilan dan kesetiaan, kerukunan telah terbina, kesejahteraan terus dicakna.
Prinsip yang keempat merupakan perkara termaktub, iaitu kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat akan berdisiplin dan mematuhi segala yang ditetapkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memperkenalkan konsep Malaysia Madani yang dirangka sebagai ikhtiar untuk mementaskan strategi tata kelola dan pentadbiran negara secara berkesan, menekankan pemekasan ekonomi dan budaya, menteraskan etika atau akhlak. Hadirin yang kami sanjungi, prinsip yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menekankan perkembangan personaliti individu dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila sejajar dengan kempen budi bahasa dan nilai murni. Perkara ini sangat berkait rapat dengan perkembangan dan pembangunan personaliti individu yang seharusnya dibina sejak kecil lagi. Imam Ibn Khatib berhujah dalam ayat 59 surah An-Nisa bukan sahaja menjelaskan kewajipan seorang Muslim kepada Allah dan Rasul, namun juga kepatuhan kepada seorang pemimpin selagi perintahnya tidak membawa masalah. Pesan Datuk Bahaman, walau apa sekalipun, Pintu istana jangan dipecah, baju raja jangan dicari. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara. Ingatlah, pepatah Melayu ada mengatakan bahawa ibarat telur sesarkak pecah sebiji, pecah semua. Maka dari itu, ayolah bangkitlah wahai rakyat Malaysia. Sorotan kali ini kami tamatkan dengan salam terima kasih, tepuk dada, tanya selera. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.